Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga, di dalam bab membenarkan apa yang dicerita, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara rukun syahadah kita, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah, orang yang Allah Ta'ala kirim ke dunia ini menjadi wakil menyampaikan wahyu daripada Allah kepada kita. Maka apa tanggungjawab kita kepada Nabi? Tengok dalam kitab ni kata, dan wajib atas kita membenarkan akan segala semua perkara yang mengkhabarkan, yang menceritakan akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua riwayat-riwayat yang sahih yang Nabi kita cerita tentang alam nyata, alam ghaib dan perkara-perkara yang lain, hak Nabi beritahu itu adalah merupakan wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala telah bagi syahadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa Tuhan kata? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap dengan hawa nafsu dak. Apa yang Nabi kata itu adalah merupakan wahyun. Allah Ta'ala wahyu kepada dia yang telah diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena hati-hati. Bukan semua cerita yang dibawa daripada Nabi itu benar. Bukan Nabi tak benar, pembawa cerita tak benar. Maka terdapatlah dalam dunia Islam ini, dalam kitab-kitab kita, banyak hadis-hadis palsu yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia bukan daripada hadis. Banyak sangat kita baca hadis tu hadis ni, maka wajib ke atas kita pastikan hadis yang kita nak cerita daripada Nabi itu, biar hadis itu sahih ataupun darjah yang baik, yang tidak sampai kepada palsu, tidak terlalu dhaifun jiddan, terlalu lemah, yang tidak diterima pakai oleh para ulama. Jadi berhati-hati dalam masalah ini. Jadi asalnya kita sebagai umat ini wajib membenarkan semua yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa saja. Tentang Allah, tentang alam ghaib, tentang alam akhirat yang akan datang. Seperti dalam kitab ni bawa cerita kepada kita, seperti nikmat kubur dan seksanya seksa kubur. Siapa tengok? Orang dalam kubur kena dapat nikmat, orang dalam kubur kena seksa. Ada orang tengok? Tak ada orang tengok. Tu ramai orang tunggu kubur tu, dia tunggu atas, dia tak masuk bawah. Kalau masuk bawah kena sekali dengan dia lah. Jadi berat. Tak ada orang tengok. Orang yang pergi tak pernah balik cerita pada kita pula macam mana. Adalah beberapa cerita yang orang kata orang yang baik-baik ni bila dia masuk dalam kubur, dia bagi mimpi kepada orang lain. Cerita mimpi ni tak boleh nak kata apa dah kita. Mimpi ni orang tengok dalam tidur, tak ada bukti, tak ada saksi. Kan ada orang saksi tengok orang mimpi, ada saksi tu dia tengok. Boleh buat rakaman? Boleh. Tak boleh buat rakam. Mimpi dia seorang ada tengok. Maka oleh kerana nikmat kubur ini telah dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seksa kubur juga telah dicerita oleh Nabi, maka wajib kita kena percaya. Dan pertanyaan, soal Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ni dia tanya di mana? Dalam kubur. Bila orang tu letak dalam kubur, mari dah dua orang ni, Munkar Nakir ni. Dan pertanyaan soal Munkar dan Nakir dalam kubur benar, ya. Bukan satu cerita karut kita dongeng. Ada sebahagian manusia ni, orang Islam juga, dia kata cerita azab kubur tu cerita khayalannya tu, tak ada harus ngerti. Bolehnya katalah macam tu. Dia panggil menafikan azab kubur. Kalau orang kafir nafi azab kubur, tak pelik kita.
Yang kita peliknya kalau anak orang Islam sendiri yang menafikannya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'ani 'alihim." Qala ya'tihi malakan fayuq'idanihi fayaqulani lah ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Allahu akbar. Artinya bahawasanya apabila hamba seorang manusia itu dihantar ke dalam kubur, Allah, bila orang mati, orang bawa dia ke mana? Dalam kubur. Lepas dia tanam, lepas dia pijak-pijak tanah, selepas kita duduk berdoa kepada dia atas kubur, dan berpaling baliklah daripadanya kawan-kawannya, anak beranak dia, sahabat handai dia, orang-orang yang pergi kubur, balik. Apa kata? Bahawa sesungguhnya, Allahu Akbar. Dia kata apa? Bahawa sesungguhnya mendengar ia akan pukulan sepatu mereka itu. Orang dalam kubur dengar, orang duk pijak kasut, peh nak balik. Dia tergi dalam puak tu. Baliklah. Dia dengar, yasma'u qar'ani 'alihim. Pijakan tapak selipar, tapak kasut kita tijak atas kubur nak balik tu, orang dalam kubur dengar. Lepas tu dia boleh panggil balik, "Jangan pergi, aku takut." Boleh. Kalau dia panggil, lagi kuat orang lari. Betul tak? Ada bunyi pula dalam kubur. Lari tak lari? Tak ada. Dia boleh senyap, boleh dengar saja. Ini apa dia kata, mendengar akan dia pukulan sepatu, mana pijakan tapak kaki, tapak kasut, tapak selipar mereka itu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi kata apa? Nascaya datang akan dia oleh dua malaikat. Dua malaikat mari. Maka mendudukkan oleh keduanya akan dia. Malaikat akak dia cokoh duduk. Orang mati boleh angkat, itu cerita lain. Cerita mati kamu sudah habis. Bila letak dalam kubur, selesai masalah. Masalah kita tamat setakat tu. Masalah dia hari ni, dia dengan amalan yang dia bawa dalam kubur. Dia bawa baik, alhamdulillah. Dia bawa tak baik, innalillah. Jumpa bala lah dia. Apa jadi? Maka berkata kedua malaikat itu baginya. Malaikat pun tanya dia, Mama, Dogo. Ni, ikut nama, dia panggil nama dia. Apa yang engkau kata pada laki-laki ini? Kata apa kepada orang ni? Hadis ni panjang lah. Dia tanya tentang Allah, tentang Rasul. Kemudian sampai ke soalannya. Dia kata, kamu tanya apa tentang laki-laki ini? Iaitulah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang lagi cerita lagi. Jawab di si mati tadi, fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Hei malaikat dua orang, aku bersaksi dia Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu, malaikat pun kata, Muhammad, unzur ila maq'adika minan nar. Allahu akbar. Hei, tengok nu, neraka itulah tempat dudukmu. Bila orang mati ni, dia buka pintu neraka, dia tengok api menyala, takutnya dia, Allah Tuhan lah tahu. Coba kita bayangkan lagu mana kalau waktu kita duduk dalam kubur, terbuka pintu neraka lagu ni. Kata di malaikat, abdalakallahu bihi maq'ada minal jannah. Sebab orang ni orang beriman. Kalau orang tak beriman, dia tak boleh jawab Muhammad itu Rasulullah tak. Malaikat kata, tengok tempat duduk neraka, Allah Ta'ala telah tukarkan tempat duduk kamu di mana? Minal jannah, di syurga. Tengok belah kanan. Ni tempat dudukmu. Pak, buka pintu syurga. Nampak dengan segala nikmatnya, dengan segala, Allahu Akbar. Sukanya kalau kita lah orang itu, insya-Allah. Qala an-nabiyyu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'an. Maka dia tengok dua-dua. Tengok belah kiri nampak neraka.
Tengok belah kanan nampak syurga, malaikat kata mudah ni. Hak neraka ni selesai dah. Wa ammal kafiru awil munafiq. Kalau orang ni kafir ataupun munafik wal iyazu billah. Apa jadi? Fa yaqulu la adri, aku tak tahu. Siapa dia Muhammad? Tak tahu. Sorry. Dia kena kecek sorry lah buat kafir ni. Sorry malaikat, aku tak kenal siapa Muhammad. Kuntu aqulu ma yaqulu nas. Orang munafik ni kata, aku kata supaya orang kata. Orang kata Muhammad ni rasul. Orang kata. Dia tak kata, mungkin dia tak beriman. Fa yuqalu la daraita wala talait. Malaikat kata mu tak ketiga satu ni, tak tahu apa ni. Summa yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina uzunai. Kemudian malaikat pukul di antara dua telinga dia ni. Atas tekuk dia dekat dengan telinga, dipukul dengan mitraqah, dengan tukul daripada besi. Darbatan, satu pukulan. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa saqalain. Dia bertempik, semua makhluk di kubur itu dengar, kecuali jin dengan manusia dia tak dengar. Semua makhluk, pokok kayu, hayawan dengar. Orang yang hidup tepi atas kubur, dalam kubur, yang tak dengarnya siapa? Jin dengan manusia. La ilaha illallah. Jin dengan manusia dia tak dengar. Tanda cerita ni telah diriwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Mana hadis yang sahih. Hadis dua orang Munkar Nakir mari tanya ni. Dan Allah Ta'ala buka dia pintu syurga tadi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Tanda di situ hadis riwayat Imam Bukhari. Itu hadis yang pertama. Hadis lain pula, cerita lain pula ni dengar ni. Suatu hari, dengar cerita dulu lepas tu baru sampai ke hadis kita. Suatu hari mak kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dakhalat alayya ajuzan min ujuz Yahudi Madinah. Dua orang perempuan tua Yahudi Madinah pergi jumpa Aisyah. Tengok. Ini dia panggil integrasi nasional. Hubungnya kaum tak ada masalah zaman Nabi pun. Orang Yahudi pergi ziarah Aisyah. Tidak kata Aisyah kata, "Hai, kafir jangan masuk rumah aku." Tak ada. Mari. Faqala li, pelik cerita. Bila mari dua orang makcik Yahudi ni ke rumah Aisyah, dia apa kata? Ya Aisyah, inna ahlal quburi yu'azzabuna fi quburihim. Aisyah, puan tahu ke tidak? Orang dalam kubur diazab dalam kubur dia. Fakazzabtuhuma. Aku kata, tak percaya saya tak percaya. Mu ni Yahudi cerita apa kat ni? Walam un'im an usaddiquhuma faqarjata. Jadi bila lama dia Aisyah tak percaya, dua orang makcik ni pun balik. Habislah cerita dia nya. Sesak kerja dia balik. Wa dakhala alayya an-nabi. Tak lama lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dia masuk. Aisyah pun repot, "Ya Rasulullah, ada dua orang makcik Yahudi mari di rumah tadi. Dia kata orang mayat itu ahlul kubur, orang masuk dalam kubur diazab dalam kubur dia. Betul ke cerita ni Rasulullah?" Saya kata tak betul. Aisyah kata, "Saya royak awak ni dua orang ni tak betul lah bercakap, mana ada cerita ni." Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqata." Nabi kata, Aisyah, dua orang tu makcik tu betul. Dia baca dalam kitab Taurat dia bahawa orang mati ni kena azab dalam kubur dia kalau dia tidak baik. Barulah sapa kepada ni. Sapa ke hadis-hadis kita ni. Nabi kata, innahum yu'azzabuna azaban tasma'uhul bahaimu kulluha. Nabi kata apa? Artinya bahawa orang dalam kubur itu diseksa mereka sebagaimana diseksaan yang mendengar seksaan itu oleh segala binatang. Semua binatang, Nabi kata, tasma'uhul bahaimu kulluha. Semua hayawan dengar orang kena azab dalam kubur. Wal iyazubillah. Hak tak dengarnya siapa? Jin dengan manusia. Nak tahu tak? Waktu nak tanya orang, mari kucing tak ada kubur. Kenapa duk tepi situ jalan? Jangan.
Allah Ta'ala tidak berdedahkan rahsia umat ini. Kita baca dah adalah hadis kelebihan Nabi 41 tu. Di antara kelebihannya, Allah Ta'ala tidak pecah tembelang umat ini. Ingat tak? Cerita dulu. Kalau pecah tembelang, kan dengar ada cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia pergi satu kubur, dia tengok orang dalam kubur ni kena azab. Nabi pun tanya, kubur siapa ni? Nabi kata, kubur siapa ni? Jawab ni para sahabat, ya Rasulullah, dia kata ni kubur orang mati zaman jahiliyah lagi, tidak Islam. Ni. Jadi Nabi kita dengar, Nabi kata, qalu mata hadza. Bila orang ni mati? Qalu mata fil jahiliyah. Zaman jahiliyah lagi Rasulullah. Fasurra bidzalika, Nabi pun suka. Nabi kita gembira kerana orang mati ni bukan orang Islam, orang dulu. Wa qala, Nabi kita bersabda, laula alla tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum azabal qabri. Nabi kata, kalau aku tidak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan jenazah orang mati, nescaya aku doa minta Allah Ta'ala perdengarkan azab kubur. Kalau kita pikir orang pergi kubur dengar, boleh tanya kau? Boleh. Nak tanya macam mana siapa kau kubur? Wah, tapi ada tak begonya tak apa ni? Keranda ni. Jangan bawa aku takut. Sudah pong rebah mati kita. Mati pula, pikir ni pula kena. Nabi kata biarlah menjadi rahsia. Siapa dalam kubur, Nabi saja yang tahu. Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia, Nabi tahu orang dalam kubur ni kena azab. Nabi kata, kalau aku tidak bimbang, mung tak boleh kebumikan jenazah, la da'autullah an yusmi'akum azabal qabri. Aku doa minta Allah Ta'ala perdengarkan kamu azab kubur. Mujud tak mujud? Nasib baik juga Nabi tak berdoa. Kalau tidak berat kita nak tanya macam mana orang? Pikir orang ni pergi rebah, akak pula waklit, bawa pergi rebah pula. Semua yang akhir kali rebah mati habis orang kita. Pakat tahu lalu sungai tak lagi kubur kita. Ini hadis ni dengar Nabi kata kalau tidak aku takut tak boleh tanya ni. Hadis diriwayat oleh Imam An-Nasa'i. Baik, kita balik semula kepada hadis kita tadi. Inna ahlal qubur yu'azzabuni. Apa dia cerita dia? Kata di Aisyah radhiyallahu taala anha, fama ra'aituhu ba'da salati fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa ta'awwaza min azabil qabri. Aku tengok Nabi lepas pada cerita ni, setiap kali dia salat, dia akan minta berlindung daripada azab kubur. Mana hadisnya? Mana bacaannya? Ingat tak ingat? Ingat ke tak? Bacaan yang telah kita baca di akhir salat kita. Tengok dalam kitab Perisai Muslim kita ni ada. Doa di akhir salat, Nabi kita ajar, Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tengok bacaan nombor 24 muka surat 31. Ni nuskah Jawi ni. Nuskah ni hak Jawi ni dalam Perisai Muslim 31 muka surat 31 bacaan 24. Carilah mana nuskah pun 24. Aisyah kata apa? Lepas daripada Nabi cerita tentang azab kubur ni, aku tengok setiap kali dia salat, Nabi kita ta'awwaza, minta berlindung Allah Ta'ala daripada azab kubur. Apa bacaannya? Ikut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca doa ni. Siapa tak ingat wajib hafal. Doa ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal membacanya di akhir salat, sebelum salam. Di akhir salat, sebelum salam, Nabi kita minta ta'awuz daripada 4 penyakit ni. Min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa min azabi jahannam,
wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masih dajjal, daripada fitnah dajjal. Ingat. Aisyah kata apa? Fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa ta'awwaza min azabil qabri. Aku tengok lepas pada cerita ni, Nabi kita sentiasa minta pelindung Allah Ta'ala daripada azab kubur. Kita minta ke tak minta? Minta dah. Hak mana minta dah, teruskan. Yang belum minta lagi, hafal aku baik-baik. Jangan tidur, jangan makan. Sama lagi tak ingat. Lepas tu bila nak semaya subuh esok, baca doa. Lepas pada innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal ya muqallibal qulub. Barulah pergi banyakkan doa ni. Doa dalam kitab perisai Muslim kita ni panjang. Doa-doa di akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Jadi doa-doa Nabi kita baca di akhir salat sebelum salam. Jadi kalau orang tak mampu, baca yang pertama tadi. Lepas pada tu hak lain-lain ni hafal sikit-sikit dan kita baca lepas salam, tengok buku. Tak apa, untuk peringkat awal ni tengok buku kita ni, lepas salam kita baca doa ni. Nanti lama-lama dia akan ingatlah, insya-Allah. Tanda hadis ni innahum yu'azzabuni, hadis ini juga diriwayat oleh Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Menceritakan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Syekh kita pun telah takhrij juga hadis ini. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain pula, Nabi kata apa? Nabi kata innamal qabru raudatun min riyadil jannati au hufratun min hufarin nar. Hadis ini banyak riwayat lah. Hak ni dia diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi meriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata dalam Jami' As-Shaghir riwayat ini dhaif, lemah. Tapi ada riwayat-riwayat lain. Di antaranya hadis Sayyidina Utsman Ibnu Affan, Ibnu Asman, dia duduk dekat kubur, dia menangis. Orang tanya dia, ya Utsman, limadza tabki? Kenapa ketua menangis? Kenapa menangis? Nabi kata, wa kaifa la abki? Bagaimana aku tidak menangis? Kubur ini, innal qabra, kubur ini, aku dengar Nabi kita kata, awwalu manzilin min manazil akhirah, stesen yang pertama nak pergi ke akhirat. Osman kata tidak ada peringatan, amaran yang lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada kubur. Tapi malangnya kita hari ini, kita pergi kubur, jadi ingat ke mati ke, kau ingat ke nak hidup? Tanya betul-betul, jawab betul-betul. Orang hari ni pergi kubur, ingat ke mati ke, ingat ke hidup? Ingat ke hidup. Pasal apa? Pergi bukan ambil pengajaran, pergi bawa bunga, pergi ambil gambar atas kubur. Bukan nak ingat ke mati, nak ingat ke hidup. Balik pula letak dalam Facebook pula, gambar ziarah kubur nenek hari raya. Tak ada apa-apa. Tidak memberi apa-apa kesan. Yang sepatutnya kesan kita ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada mati. Ada sebahagian orang pula pergi kubur bukan nak ingat ke mati, nak ingat ke hidup. Pasal boleh ngupah pula pergi. Pergi berlaku atas kubur. Allahu Akbar. Pergi berlaku atas kubur pun ada. Setengah-setengah tu pergi cari makan atas kubur pun ada. Tak? Boleh pitih. Tunggu kubur 2-3 malam. Orang suruh baca Quran, pergi duduk buah atas kubur. Ada dulu cerita. Sebelum sekarang ni tidak banyak orang duduk kubur. Tutup lebah duduk tunggu kubur tu. Bukannya baca Quran, duduk buah cakap nak bin lagi. Kata baruk ni. Kalau tahu dia tu aku kubur, sepak dia kata. Baik tunggu baik klik tidur rumah pada dia tunggu aku apa sini. La haula wala quwwata illa billah. Ni bala akhir zaman dia panggil. Baiklah. Innamal qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Artinya bahawasanya kubur itu salah satu daripada taman syurga ataupun lubang jerung daripada lubang neraka. La haula wala quwwata illa billah. Hadis ini setakat neraka tu tamaklah. Tamak terjemahan dia menceritakan, meriwayatkan hari ini oleh Ibnu Mandah daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan juga
telah diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi dalam jami' dia. Habislah kita tentang apa yang wajib kita kena tahu tentang cerita yang Nabi kita bagi tahu, azab kubur. Banyak lagi lah benda-benda lain yang pelik-pelik. Dalam kitab kita ni ringkas saja. Dia bawa benda-benda asas basic yang kita kena tahu dalam ilmu akidah. Setakat ni cukup dah. Tanda orang beriman sudah. Perbahasan yang panjang-panjang itu untuk orang belajar. Talabatul ilmi, dia kena tahu. Dia kena belajar ilmu ni pasal apa? Sebab kalau mari orang hujah nanti, macam mana kita nak jawab? Ini bagi orang awam memadai dah. Akidah yang ada ni cukup. Dia tahu Allah, dia kenal Rasulullah, dia tahu ada azab kubur, hari akhirat, rukun iman yang 6 dia sudah tahu. Cukuplah untuk pegangan dia. Tapi bagi tulabatul ilmi, orang yang pakar dalam bidang ilmu ini, ilmu agama ini, maka dia kena belajar lagi ilmu lain. Ilmu mujadalah, ilmu munazarah, ilmu mantik, ilmu apa ni kena belajar pasal persiapan. Kalau orang kafir mari, ahli-ahli falsafah mari nak lawan kita. Macam mana kita nak lawan? Baca Quran. Dia kata, aku kalau percaya Quran, aku beriman sepamu juga. Tapi aku tak percaya, nak lawan. Jadi, maka terpaksa kena guna logik akal, kena guna. Sebab itulah kita tengok kitab-kitab zaman dulu, ketika masuknya falsafah diterjemahkan ke dalam dunia Islam ini, maka para ulama terpaksa berdepan dengan mereka, terpaksa menggunakan senjata yang sama untuk mempertahankan agama. Jadi hari ini, orang yang tidak main falsafah mana, jadi kita cukup dengan apa yang ada. Kita belajar terus lagi. Dan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kurniakan kepadanya, akan dia oleh Allah Taala akan kolam. Tulis. Kolam. Tulis itu al-haud. Al-haud. Nabi ini ada kolam. Sifat kolam ni, tengok ni. Airnya lebih putih daripada susu. Air dia bersih, putih daripada susu. Dan baunya lebih harum daripada kasturi. Sedap bau. Dan bijananya. Ni nak tanya pelajar ni. Bijana tu apa benda? Pelajar-pelajar kita ni jawab. Bijana tu apa? Tak tahu. Tulis kat kita. Bijana bekasnya. Gelasnya. Mangkuknya tu. Bijana tu makna bekasnya lah. Dia panggil apa ni? Seperti bintang di langit. Banyaknya seperti bintang di langit. Banyak mana? Ada orang boleh bilang bintang di langit. Siapa dia nak bilang bintang di langit, saya bagi upah. Boleh? Mana nak boleh? Banyak. Dan sesiapa yang meminum air daripadanya, nascaya tiada dahaga ia selama-lamanya. Allahu Akbar. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mana hadis ini hadis yang jelas sahih daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dia kata apa? Tengok dia kata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahrin." Haudi masiratu syahrin. Wa zawayahu. Betul, naskah kita salah. Wa zawayahu la, wa zawayahu. Jarak tulisan tu dekatkan. Ini masalah naskah lama-lama ni. Insya-Allah kalau khatam kita ni, Abu Anas akan tahqiq, edit balik. Kita akan keluarkan yang tulisan pun cantik dengan bahasa Malaysia insya-Allah. Wa zawayahu sawaun wa ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis sama' man yashrab minha fala yazma'u ba'daha abada. Artinya, kolamku ini, kolam Nabi ini perjalanannya sebulan. Jalan kaki sebulan. Coba awak kira, orang boleh berjalan kaki 1 hari 1 malam 24 jam, berapa kilometer?
Ada orang kata 1 jam boleh 3 kilometer. 3 kilo saja. Sini kau Kuala Kerai boleh 3 kilo 1 jam boleh siapa? Kena terap jalan esok kalau gitu kak. Nah. Jalan kaki. 3 batu saja. Mana 5 kilometer? 4 kilo lebih. Kalilah. Berapa besar kolam Nabi ni? Perjalanan sebulan. 1 hari 1 sebulan ni berapa jam? Kira. 1 hari 1 jam kita boleh berjalan berapa kilometer? Dikali dengan 1 hari, kali dengan sebulan. 30 hari. Luas mana kolam Nabi? Boleh bayangkan. Seluas itulah. Nabi kata, masiratu syahrin. Perjalanan kaki sebulan. Bukan jalan dengan kereta, jalan kaki. Wa zawayahu sawa. Dan segala sudutnya, panjang lebarnya sama. Ni sebulan, lebarnya sebulan. Sebulan belakang. 4 segi sebulan. Dan airnya lebih putih daripada susu. Dan baunya lebih harum daripada kasturi. Dan semua berjananya, bilangan berjana bekas air ni, dia punya timba, dia punya gelasnya, seperti bintang di langit. Sikit ke banyak? Sikit bintang di langit. Allahu Akbar. Siapa kata sikit? Pergi bila nak tahu. Sesiapa yang minum daripadanya, maka tiada dahaga ia selama-lamanya. Tutup selama-lamanya. Tamat terjemahan hadis. Cerita kolam ni, nak dengar ke tak nak dengar? Tak nak dengar? Tak nak dengar, biar. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia ada 2 kolam. Satu dia panggil Al-Haud. Haud ni duduk di mana? Al-Haud ini duduk di mahsyar. Duduk di mana? Di mahsyar. Bila? Ketika manusia keluar daripada kubur, nak berlagak mencari siapakah orang yang menyelesaikan masalah mereka. Siapa dia selesai masalah? Ketika tu berjalanlah kita. Allahu Akbar. Jalan cari Nabi Adam, jumpa dengan Tok Adam. Tok Ayuh Adam. Mula orang yang pertama jadi atas dunia ni. Bantulah kami. Tok Adam apa sedihlah dia. Ada kata nak kata apa ya Rabbi? Nak kata apa wahai umat? Aku bersalah juga. Tak boleh bantu kamu. Pergi cari orang lain pula. Cari berjalan pula cari Nabi lain. Akhir sekali jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itulah baru jumpa Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kolam ini, haud ini duduk di mana? Duduk di mahsyar. Satu lagi kolam dia panggil kolam Kausar. Hak ni dalam syurga. Hak Nabi kata siapa dia minum haud aku, kolam aku ini di mahsyar, dia tidak akan dahaga lagi di mahsyar tu. Kita berjalan berlarak nak pergi siratal mustaqim, berlarak sana sini nak mencari apa saja pun tak dahaga sehinggalah masuk dalam syurga, nikmat yang begitu besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beberapa kali dengar cerita. Beberapa kali dalam hadis dia menceritakan, aku akan tunggu kamu di tepi kolam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercakap dengan kawan-kawan dia orang Ansar. Orang-orang Madinah. Waktu berlaku pembukaan kota Mekah. Dengar cerita. Kota Mekah ni dibuka pada tahun bila? Tahun 8 Hijrah. Tanda 8 Hijrah bulan Ramadan. Selepas buka kota Mekah, Nabi kita pergi ambil negeri Hawazin, Taif. Nabi kita ambil Hawazin, Hunain. Harta rampasan perang banyak, duduk berkumpul di Ja'ranah, dekat dengan Mekah. Di Ja'ranah, nama tempat orang duduk gini umrah situ. Nabi kita panggil sore-sore ketua Quraisy hak baru masuk Islam. Mung ambil 100 ekor unta balik. Kamu 50. Ada setengah tu pusing mari, tak cukup minta lagi. Nabi beri. Orang Madinah duk tengok. Dia kata sudah dah. Rasulullah jumpa orang Mekah ni, bui habis kau Mekah. Kita ni tak ada gaul satu ni. Berasa duku cerita juga orang Madinah kerana tak dapat.
Nabi tak bagi. Projek-projek kambing unta ni tak dapat. Senyap. Maka bercakaplah 2-3 orang pemuda mari pada Madinah bercakap. Bila Nabi kita dengar orang duk bercakap, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun panggil. Masuk dalam setempat ni, masuk dalam kemah ni, orang Madinah saja, orang Mekah jangan masuk. Aku nak bercakap dengan orang Madinah sebab mereka yang kecil hati. Aku tak beri kambing, tak beri unta pada mereka. Masuk bila berkumpul siap-siap, Nabi pun kata, "Hei, ya ma'syarul ansar, panjanglah cerita. Kita nak, kalau nak dengar cerita panjang dia, rasanya kita cerita dalam 41 kelebihan Nabi, tengok balik rakaman tu. Malah nak cerita serengkah mungkin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Ya ma'syarul ansar, mu ingat kada aku pergi dulu, mu sesak dulu Madinah. Aku yang bawa hidayah kepada kamu, kamu jadi senang. Mu dulu susah, aku pergi jadi pembangunnya Madinah. Nabi kita bangkit lama-lama semua sekali. Orang Madinah pun tenang hati. Betul-betul berlaku ya Rasulullah, betul berlaku. Mu nak kata apa aku? Kalau mu nak jawab boleh juga jawab. Tak ada jawapan lah. Rasulullah dulu duduk Mekah kena halau. Kami orang Madinah terima, tapi orang Ansar tak saya kata apa. Tak saya kata apa. Senyap je. Maka Nabi SAW beritahu, ya ma'syarul ansar, kalaulah orang lain lalu ikut lorong ni, orang Ansar lorong ni, aku akan ikut Ansar. Nabi bangkit. Kalau orang lain masuk sini, orang Ansar ni, aku ikut Ansar. Mureda kau tidak? Ini noktah besar Nabi kata. Mureda kau tidak, wahai ma'syarul ansar? Orang Mekah balik dengan kambingnya, balik dengan untanya, balik dengan harta rampasan perang. Kamu orang Madinah balik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar hak ni, sahabat bangun semua jawab, radina ya Rasulullah, kami reda, kami reda. Semua sapu hai mata belaka. Sebab terlalu gembira Nabi balik ke Madinah, orang lain balik dengan unta dengan kambing. Kecil, unta dengan kambing hebat. Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling agung, yang paling darjat, yang paling tinggi. Maka Nabi beritahu kepada orang Madinah, innakum sataruna ba'di asarah syadidah. Ma'syar Ansar, lepas pada aku wafat, kamu akan terpinggir sedikit daripada arus pembangunan. Sebab pusat pentadbiran Madinah akan bertukar. Daripada Madinah tu, zaman Sayyidina Ali, dia tukar pergi ke Iraq, pergi ke mana, pergi ke Syam. Maka orang Madinah tinggal. Nabi kata, fasbiru hatta talqauni alal haud. Kamu sabar sehingga mu jumpa dengan aku di tepi kolam. Tengok. Nabi kita nak janji jumpa mana? Jumpa kolam. Dalam hadis lain pun juga sama juga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu pada sahabat dalam hadis dia, satu hari Nabi kita duduk di perkuburan Baqi', Nabi kita termenung situ. Nabi kata, aku sedihnya nak tinggal saudara-saudaraku. Ikhwani. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka? Kami semua ni bukan saudara Rasulullah kau. Nabi kata, mu ni saudara aku dah. Saudara aku ni, mu ni sahabat aku. Saudara aku ni, orang yang belum mari lagi, belum lahir lagi. Belum beranak lagi, belum ada lagi. Bila aku mati, baru mereka datang. Mereka beriman pada aku. Jadi, sahabat pun tanya pula, ya Rasulullah, macam mana tuan boleh kenal orang yang tak pernah jumpa? Kita nak kenal macam mana nak buat? Kalau kita tak kenal orang, pasal itulah pegawai kajian, dia tulis nama sini, name tag dia panggil tak? Muhammad Abdullah nama. Pasal kita cek, dia nama Muhammad dia ni. Kalau cakap agah pun kita tahu, boleh repot nama Muhammad. Jadi, tak kira lagi kiamat esok nak gatul lencana sini, nama Muhammad ni. Cari sore-sore, payuh macam tu. Maka Nabi kata, Allah SWT akan beri umat ini cahaya, muka dia bercahaya, tangan dan kaki dia bercahaya, kesan daripada wudu. Kesan daripada wudu. Nabi kata, wa ana faratuhum alal haud, aku akan tunggu orang-orang yang bercahaya muka dia, kaki tangan dia bercahaya esok di tepi kolam aku. Ingat kita, Nabi janji nak tunggu kita di mana? Di tepi kolam. Inilah kolam kita, haud ni. Yang menakutkan kitanya, satu riwayat lain, orang bila bangkit air kiamat berjalan sampai dekat kolam, orang hak muka hitam, muka kelabu, muka apa semua kali ni, muka tidak bercahaya ni, malaikat halau dah. Pergi jauh. Berambur daripada sini. Kamu pun tak layak masuk ke lorong ni. Ni lorong VIP ni. Jadi orang yang muka cahaya, kaki tangan dia sudah bercahaya,
kesan daripada wudu, malaikat kata masuk, ikut ni. Masuk sampai minum. Sampai dekat kolam Nabi, Nabi tunggu di sana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita minum, bismillah, minum daripada kolam Nabi ni, tidak akan dahaga lagi sampai masuk dalam syurga. Tapi yang bimbangnya, ni hak bimbangnya. Hak bimbangnya kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la azudan rijalan an haudi. Nabi kata, akan ada satu kumpulan manusia yang bercahaya muka kaki tangan sudah ada, yang bermakna dia telah melakukan salat, dia telah berwudu, dia telah buat musabaqah Quran, dia telah buat buat masjid, buat surau. Tapi apa jadi? Tiba-tiba malaikat sekat orang ni. Bawa tukar dia kerak mari. Kamu tak boleh masuk. Muka sudah bercahaya ni, sudah ada wudu, tak boleh masuk. Nabi bila tengok orang ni kena sekat, kena halang, Nabi kata, ya malaikat, haula'i ummati, haula'i minni. Umat aku tu, kenapa sekat? Malaikat pun repot. Ya Rasulullah, betul, mereka telah bercahaya muka. Mereka telah salat. Mereka ada wudu. Banyak lagi lah kalau kita kata kak. Musabaqah Quran pun dia buat dah. Masjid pun buat. Banyak dah projek-projek agama buat. Tapi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Tuan tidak tahu mereka nilah juga hak semaya ni yang telah mengubah perjalanan agama. Dia semaya, tapi hak Nabi, hak Islam kata haram, kita bagi lesen. Judi boleh dengan lesen. Agak boleh juga ada lesen. Rumah huru boleh juga. Apa lagi yang boleh? Hak haram dalam Islam kita kata halal. Ataupun ahdatsu ba'daka di sini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Hak Nabi tak suruh buat, dia buat. Duk reka-reka cerita sendiri. Ajak orang itu. Hari ni pula macam-macam reka cerita ni. Semaya hajat perdana, lepas semaya asar apa ada dah. Nak kata apa? Waktu semaya asar ni bukan waktu perdana situ tu. Jadi sudah ada. Ajak orang ni, saya dapat satu risalah ni. Siapa dia nak pergi ke Mekah? Nak pergi ke Mekah. Dia kena berzikir dulu sebelum pergi Mekah ni. Nak suruh boleh haji mabrur, kena baca Fatihah 1000 kali. Baca Qul Huwallah 1000 kali. Tak apa lagi lah Fatihah dengan Qul Huwallah tu dalam Quran. Dia kena baca juga satu zikir. Hu 1000 kali. Kata kalau baca derah ni, dekat-dekat kedai Cina mari gu dia ni. Dia punya ajaran. Mari mana hu. La haula wala quwwata. Ini semua ahdatsu. Reka-reka bacaan-bacaan yang tak mari daripada Nabi SAW. Jangan buat. Maka kerana itulah kata Nabi. Bila Nabi kita dengar, malaikat kata, annaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Tuan tidak tahu mereka reka cipta. Ajaran agama ini lepas Tuan tak ada. Hak halal jadi haram. Hak haram jadi halal. Hak mungkar jadi ma'ruf. Hak ma'ruf jadi mungkar. Hak bacaan Nabi tak ajarnya pakai reka waktu biar habis. Nabi bila dengar lagu ni, apa Nabi kata? Suhkan. Halau mereka keluar daripada kolam aku. Wal'iyazubillah. Di sinilah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kita kena takut. Nak buat cerita tentang agama ni jangan main-main. Orang ni semaya. Bercerah dah muka, cahaya kaki tangan sudah cerah. Siapa di kolam Nabi tak boleh masuk. Sebab apa? Mereka rekakan ajaran agama yang ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak diturun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita kita tentang kolam. Habislah cerita kolam. Nak dengar lagi? InsyaAllah kita sambung perbincangan kita akan datang pula. Dan bahawa syafaat itu benar. Kita akan sambung dalam cerita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ini tajuk dia. Apakah itu syafaat? Yang pertama. Yang kedua, apakah jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, bagaimana kita nak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insya-Allah kita akan bincang di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.